Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung lagi ya. Siapa yang menyediakan penyata kewangan ni? Sama ada dia nak pekerja sendiri, maknanya majikan mengupah pekerja untuk mengendalikan akaun pekerja dia sendiri, ataupun pemilik perniagaan tu sendiri. Macam awak ada ilmu nak buat penyata perakaunan, boleh buat sendiri. Okey, boleh. Satu kelebihan lah tu, sebab bukan murah tau. Ataupun risiko penyelewengan juga boleh dikawal. Okey, pihak luar ataupun tak ada dah, awak sendiri tak pandai nak buat, pekerja pun tak pandai nak buat, kita boleh melantik akauntan luar untuk menyediakan penyata kewangan. Okey, penyata kewangan. Okey, itu siapa yang boleh sedia? Dah sedia penyata kewangan, siapa nak guna penyata kewangan tu? Ada dua, iaitu pengguna dalaman dan juga pengguna luaran. Pengguna dalaman ni pemilik perniagaan tu lah, token dia sendiri. Mesti dia nak tahu penyata kewangan, nak tahu untung berapa, apa hasil dia, apa belanja dia, rugi dia kenapa. Pihak pengurusan, kita sendiri data-data ini, orang yang menguruskan ni nak merancang dia pun mesti nak baiki kelemahan semua tu, nak rujuk penyata kewangan. Pekerja, sebagai seorang pekerja, kita nak tahu juga, perniagaan ni mampu tak bayar hutang, bayar gaji kita bulan ni, tahun ni. Okey. Penyata kewangan juga pengguna luaran yang nak tahu pasal penyata kewangan, pihak bank. Pihak bank nak meluluskan permohonan, dia tak minta gambar kedai, dia akan minta penyata kewangan, sebab dekat penyata kewangan tu bercerita pasal untung. Okey, pembekal yang nak bekalkan barang-barang kita, yang nak bagi hutang ke kita. Ambil barang dulu, bayar lain kali. Mesti nak tahu penyata kewangan, nak tengok sikit, minta sikit penyata kewangan. Okey, merekod bagus, duit banyak, untung pun banyak, bolehlah bagi hutang kat dia, kemudahan kredit. Okey, kemudahan kredit bukan kemudahan kad kredit, no, kemudahan berhutang. Agensi kerajaan, lembaga hasil dalam negeri, nak buat cukai pun perlu tengok penyata kewangan. Selain itu, pelabur, awak ada duit banyak kan, awak nak banyak duit, simpan bawah katil, duit tak pakai bertambah. So, nak buat pelaburan, nak melabur dekat kedai mana? Mesti kita nak tengok kedai yang banyak untung. Nak tengok kedai banyak untung, bukan tengok dari kereta tu token dia. Tengok dari segi penyata kewangan. Kita minta penyata kewangan dia. Okey. Next. Ini dia. Andaian perakaunan. Andaian ni apa? Andaian perakaunan perlu dibuat untuk mengurangkan kekeliruan. Kekeliruan. Maksud dia, masa nak buat penyata kewangan ni, mesti ada andaian yang mesti kita ada untuk kurangkan kekeliruan. Contohnya, aktiviti berasingan. Kita mesti tahu, andaian ini memberitahu rekod transaksi ataupun urus niaga antara ginilah. Hal kedai dengan hal peribadi mesti diasingkan. Jangan dicampur aduk. Contoh, sampai satu resit dekat awak. Resit belian sofa. Okey. Kita mesti andaikan, ni sofa kedai ke sofa rumah token ni? Nampak? Kita kena rujuk balik token kita, bos kita. Sofa ni nak tak mana ya? Nak tak kat kedai ke kat rumah? Dekat rumah. Jadi kita tak boleh catat dia sebagai belanja ke kedai. Kita kena catat dia sebagai ambilan. Apa itu ambilan? Mengambil apa-apa dalam perniagaan untuk kegunaan sendiri. Maknanya, dia guna duit syarikat beli sofa untuk rumah dia. Nampak? Aktiviti berasingan. Kena asing. Okey, yang kedua, usaha berterusan. Menyatakan semua urusan niaga, aktiviti kewangan mesti beroperasi dalam tempoh yang tiada batas. Maksudnya jangka masa panjang. Tidak ada kata. Maksudnya, contoh ni kan, nampak ayat dia. Dia biasa soalan akan bagi satu ayat macam ni lah. Ayat macam ni.
beroperasi suatu jangka masa yang tiada batas. Maknanya usaha berterusan. Dok kata jual hari ni, esok tutup dah tak boleh. Dia mesti berjual lama. Sampailah tiada nak tutup bila ni, tak ada. Dia tak akan tutup. Dia beroperasi, usaha dia berterusan. Okay, next. Wang sebagai ukuran. Mesti kita guna wang yang dipakai oleh sesebuah negara. Macam Malaysia guna apa? Ringgit Malaysia. Oleh itu wajar untuk menggunakan asas yang sama. Contohnya, Pak Akub seorang pengusaha kedai makan merekodkan perkara yang hanya dapat dinyatakan dalam nilai wang. Maksud dia tak bolehlah kata beli dalam mata wang lain, tak boleh. Ni beli mata wang US, ni Thailand. Tak boleh. Dia kena satukan, jadikan satu saja wang. Nak jadi ukuran, nak guna mata wang mana, kena tetapkan. Okay. Tempoh perakaunan, maksud dia tempoh perakaunan, dia nak buat perakaunan ni, penyata perakaunan ni dalam tempoh berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. Itu tempoh perakaunan. Okay. Ketekalan, ini prinsip yang kita kena patuh. Ketekalan. Tekal maksud dia tak boleh menggunakan banyak cara ataupun kaedah. Contoh dia nak kira susut nilai. Biasanya kalau ketekalan ni lebih pada susut nilai. Susut nilai ni gana pula teacher. Satu-satu harta kita nilai dia makin susut. Contoh, beli kereta hari ni, harga dia akan turun ke akan naik? Akan turun kan? Sebab nilai dia susut setiap tahun. Harga dia akan turun. Ketekalan ni dia sebut pasal susut nilai. Okay, next, prinsip kos. Prinsip kos ini ialah semua aset harta yang kita ada mesti ada kos beli. Katalah harga masa hari beli dengan harga hari ni. Saya beli kenderaan tu 10 tahun yang lepas. Harga dia RM10,000. Hari ni harga dia RM5,000. Nak catat hak mana? Catat harga masa beli RM10,000. Sampai bila-bila. Sebab itu duit yang kita pernah keluarkan. So, penyata kewangan mesti berdasarkan harga sebenar, bukan harga hari ini. Boleh terima? Periktirafan hasil dan belanja. Semua hasil, semua belanja akan diambil kira dalam penyata kewangan. Sama ada dah terima atau belum terima. Itu semua kena ambil kira. Dijelaskan tahun depan ke, tahun ni ke, semua kena ambil kira. Batas perakaunan. Kena ada batas. Maksud dia, kita nak buat perakaunan ni mesti ada batas dia. Batasnya apa? Kos penyediaan maklumat hendaklah tidak melebihi nilai maklumat tersebut kepada pengguna penyata kewangan. Maksud dia, dengan pendapatan optimum, kos ni peniaga akan menikmati untung bersih yang lebih tinggi, mengukuhkan. Maksud macam ni lah. Kos manfaat ni macam kita jangka nak dapat untung, tapi kita tak boleh wawarkan lagi sebab kita jangka. Okay, tapi kalau kita nak rugi, kita jangka rugi, kita kena wawarkan supaya kita boleh elak kerugian tu. Okay, kalau untung tak boleh kabur lagi, tak dapat untung, jangan bagi tahu. Dijangka untung, tapi masa kita kabur dijangka untung, bos kita dah beli helikopter, duit tak ada lagi. So tak boleh, itu dia batas. Tak boleh wawarkan. Okay. So, aktiviti perniagaan. Ini aktiviti perniagaan. Maksudnya ciri-ciri perniagaan. Maksudnya apa jenis perniagaan yang ada kat Malaysia. Dia ada mereka tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Okay. Baca. Hadam baik-baik aktiviti perniagaan ni. Milik tunggal yang seorang lah. Pemodal dia seorang, pemilik dia seorang. Perkongsian, kongsi. Okay. Daripada kongsi ni jadi syarikat berhad. Dari syarikat berhad jadi koperasi. Ini jenis keuntungan. Kalau mereka tunggal, dia seorang je toke. Jadi untung dia tanggung. Dia seorang lah dapat. Okay. Perkongsian kena bahagi-bahagi. Syarikat berhad ni macam ASB, Amanah Saham Sendian Berhad. Okay. Dapat dividen ke semua pemegang saham dapat. Okay. Itu sahaja untuk tajuk hari ini. Tajuk apa? Pengenalan perakaunan. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk tajuk seterusnya.